Baiklah, seperti yang kami janjikan kepada anda, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya akan kami bawakan kepada anda. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik kedua pilihan kita dalam Ruang Bicara ialah bersamamu. Dan apa yang dimaksudkan dengan bersamamu akan kita ketahui sebentar saja lagi. Dan ianya sebenarnya berkaitan dengan Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS yang merupakan tawaran baru ataupun New Deal kerajaan yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong hidup sihat. Baiklah. Kita ada dua tetamu, macam saya katakan, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada tetamu yang paling dekat dengan saya ini. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Sri Taran Balakrishnan yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa khabar Tuan? Baik. Sehat ya? Sehat. Jadi orang Kementerian Kesihatan mesti sentiasa sehat. Baik, kita ada seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia Insinyur Zulkifli bin Tambicik yang merupakan timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal di Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam ataupun SW Corp. Jadi apa khabar Tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Ini pertama kali bersama kami Tuan? Kali kedua. Oh, jadi dah biasa lah ya. Tak nampak nervous pun. Okey, mungkin kita mulakan dulu dengan Tuan Sri Taran sendirilah. Kita bercakap tentang Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS ini. Mungkin boleh kita kongsikan apakah konsep ANMS yang diperkenalkan ini sebenarnya Tuan? Terima kasih. Ya. Salam sejahtera. Agenda Nasional Malaysia Sihat ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 November tahun 2021, iaitu tahun lepas. Okay. Ya. Dan seperti yang Tuan katakan tadi, yang merupakan satu tawaran baru, tawaran baru kepada rakyat untuk menjadikan rakyat sihat sejahtera, iaitu melalui, yang paling penting adalah melalui pembudayaan hidup sihat dan juga kelestarian persekitaran. Ya. So ANMS ini meletakkan peningkatan taraf kesihatan rakyat sebagai keutamaan, iaitu dengan mengamalkan budaya hidup sihat secara konsisten atau berterusan. Itu yang paling penting. Betul. Ya, budaya hidup secara konsisten ya. Ya, seperti melaksanakan aktiviti fizikal, makan secara sihat dan selamat, tidak merokok, membuat saringan awal faktor-faktor risiko penyakit, kesihatan mental. Tentu kita dapati bahawa sejak pandemik COVID ini ramai yang telah menghadapi kesihatan atau kemurungan. Betul. Boleh katakan setengah juta rakyat menghadapi kemurungan. Ya. Selain daripada itu, juga pengambilan vaksin, dan sebagainya. Jadi yang paling penting di sini ialah yang merupakan ANMS ini adalah merupakan satu pendekatan whole of nation. Maksudnya penglibatan semua kementerian, agensi, pihak swasta dan juga NGO ataupun badan bukan kerajaan yang menjadi rakan strategik dalam ANMS ini untuk melaksanakan inisiatif yang terkandung dalam ANMS dan ANMS ini dilaksanakan untuk tempoh 10 tahun 10 tahun sehingga tahun 2030 dan yang paling penting di sini adalah terdapat 4 teras utama yang merangkul keseluruhan kandungan ANMS ini iaitu satu adalah pemantapan promosi budaya hidup sihat dan kelestarian persekitaran. Teras kedua iaitu memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Yang ketiga adalah pemberkasaan kawalan kesihatan kendiri dan keempat adalah
memantapkan kebersihan persekitaran ya. Itu yang paling penting dalam NMS ini. Okey, kita akan dapatkan pandangan Tuan Sri Taren lagi nanti. Tapi menarik jugalah kalau kita bersama dengan Tuan Zul kita sekarang ini untuk mengetahui tentang penglibatan dan juga peranan SW Corp sendiri dalam program ini, Tuan. Apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh SW Corp? Okey, terima kasih Tuan. SW Corp ataupun kita kenali sebagai Perbadanan Kemajuan Pengurusan Sepejajar dan Pembiayaan Awam. Kita di bawah agensi KPKT, Kementerian Perumahan dan Tempatan. Kita berperanan dalam pelaksanaan untuk Teras 4. Dan Teras 4 tadi seperti mana yang disebut oleh Encik Sri Taran tadi ialah memantapkan kebersihan persekitaran untuk memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan rakyat. So SW Corp ni kita berganding bahu dengan pihak KKM untuk kita bersama-sama kita selari dengan pihak masyarakat untuk memastikan kebersihan dapat dijaga. Dan bila kebersihan ini dapat jaga, of course dia punya impact dia ialah kesihatan akan lebih baik pada masyarakat secara umumnya. Dan kalau kita lihat dari segi persekitaran yang baik, kebersihan dan juga kesihatan ni memang tak boleh dipisahkan. Dia adalah selari dan kesihatan yang penting. Kita nak jaga persekitaran tu pun amat penting. So bila kita sebut tentang penjagaan, tentang tanggungjawab untuk menjaga persekitaran yang baik ni, dia bukan hanya tanggungjawab pada pihak kerajaan juga, tapi pada sama setiap individu atau masyarakat. Dia memainkan peranan penting untuk memastikan persekitaran tu dapat dijaga dengan baik. So kalau kita ambil contoh, kita tahu bahawa setiap orang akan menjanakan sisa lebih kurang 1.17 kilogram per day, per hari. So kita boleh bayangkan kalau satu isi rumah kita ambil 3 ahli keluarga, so kita boleh membuat pengiraan sebanyak 24.5 kilogram sisa yang akan dijanakan dalam seminggu. So sisa pembejahan ni perlu dibersihkan, perlu dipastikan dilupuskan di tempat yang sepatutnya. Dan itulah peranan SW Corp untuk memastikan bahawa sisa-sisa ni kita dapat kutip dan kita dapat hantar kepada tempat sepatutnya untuk memastikan bahawa persekitaran pada pihak masyarakat dapat dijaga dengan baik. Bila kita cakap tentang isu menjaga kesihatan dan juga kebersihan, mungkin Tuan Sri Taran sendiri, kita bercakap tentang semangat, kita bercakap tentang sikap keluarga Malaysia sendiri. Apakah Kementerian Kesihatan Malaysia melalui apa yang Tuan Sri Taran sendiri dapat menilai dan juga melihat, apakah kesedaran itu sebenarnya sudah ada di kalangan keluarga Malaysia secara keseluruhannya, tetapi ataupun masih lagi ada kelompongan-kelompongan yang perlu diberi perhatian yang serius oleh rakyat Malaysia secara amnya, Tuan? Ini boleh dikaitkan dengan berlakunya penyakit, penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit bawaan vektor akibat pembuangan sampah seperti yang tidak teratur ataupun beratur Jadi melihat kepada itu, saya rasa masih lagi ada ruang untuk rakyat sedar bahawa iaitu pembuangan sampah itu adalah satu yang sangat penting iaitu mereka yang paling penting adalah mereka perlu sedar seperti yang Tuan Zul maklumkan tadi, perlu ada satu kesedaran atau tanggungjawab sendiri supaya tidak membuang sampah-sampah itu di mana tempat beratur tempat di mana bila kita buang sampah tu akibat ataupun musabahnya balik kepada kita melalui penyakit seperti penyakit yang khususnya dikatakan dilati akibatnya pembiakan lipas, lalat, tikus yang boleh membiarkan penyakit-penyakit tertentu. Yang biasa menjadi penyakit endemik iaitu demam denggi. Kebiasaannya akibat daripada pembuangan sampah ini di mana terdapat takungan sampah-sampah ataupun takungan air di mana menjadi tempat-tempat pembiakan nyamuk dan masih berterusan kejadian penyakit denggi ini. So ini menandakan bahawa masih perlu tindakan rakyat untuk sedar dan perlu melaksanakan macam boleh kata berganding bahu dengan kerajaan supaya pembuangan sampah itu bukan hanya di bawah kerajaan atau SW Corp atau badan-badan tertentu, dapat rakyat itu sendiri Tapi ada juga pandangan dan juga pendapat Tuan Zul, kita keluar sedikit daripada perbincangan yang sepatutnya lah. Bila saya suka apa yang Tuan Sri
Tarun sebut sebentar tadilah tentang sikap rakyat sendiri, tetapi ada juga rakyat yang merasakan bahawa mungkin mereka boleh melakukan sesuatu yang betul dari segi cara dan peraturannya, tetapi kadang-kadang tidak ada sokongan yang kuat daripada agensi-agensi yang sepatutnya membantu mereka untuk menyelaraskan pembuangan sampah dan sebagainya. Kadang-kadang sampah tak dikutip berhari-hari oleh pihak yang sepatutnya kutip sampah dan sebagainya. Bagaimana Tuan melihat masalah ini, Tuan? Okey, kita memang mempunyai tanggungjawab lah, pihak Exblue mempunyai tanggungjawab yang besar dari segi pengurusan sepenjalan untuk memastikan bahawa persekitaran dapat dijaga dengan baik kan? Dan dalam untuk memastikan persekitaran dijaga dengan baik ni memang kita mempunyai konsesi kita konsesi kita yang bertanggungjawab sepenuhnya memastikan bahawa segala sisa-sisa yang dijanakan daripada setiap rumah ataupun premis kediaman ataupun kawasan komersial dapat dikutip dan dihantar ke tapak pelupusan situ. Dan pada yang sama juga kita ada aktiviti pembersihan awam untuk pastikan bahawa setiap kawasan-kawasan taman-taman ataupun jalan raya, longkang peparitan dan sebagainya ataupun tempat-tempat awam, pantai dan sebagainya dapat dijaga dengan baik. So itu tanggungjawab Exblue untuk pastikan segala kerja-kerja aktiviti untuk penjagaan alam sekitar ini dapat jaga baik dengan kita menetapkan KPI tertentu kepada konsesi kita. So dengan ada KPI yang kita telah introduce ni, dia memberikan kepercayaan kepada rakyat bahawa kita memastikan bahawa segala sisa ataupun sampah yang dikeluarkan dan didanakan oleh penduduk ni dapat dirawat ataupun dilupuskan tempat yang sepatutnya. Okey, cuba kita lihat kembali apa ni Tuan Zul sebelum saya dapatkan pandangan daripada Tuan Sri Tarun. Disebutkan tadi tentang ada 4 teras utama yang diberi perhatian yang serius berkaitan dengan kebersihan persestikaran. Bagaimana pelaksanaan Exblue sendiri untuk membudayakan kebersihan dalam kalangan masyarakat Malaysia ini? Okey, memang kita dapati bahawa dalam teras 4 ni ialah paling penting ialah pembudayaan kebersihan dalam kalangan masyarakat. So dalam untuk meningkatkan lagi pembudayaan kebersihan di kalangan masyarakat ni, pihak Exblue telah pun menyusun pelbagai strategi lah. Dan salah satu strateginya ialah untuk kita meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kebersihan persekitaran. Dan Exblue kita telah pun menggunakan ataupun kita telah melanjarkan berbagai bajet yang telah disediakan oleh pihak KKM membantu untuk kita mengeluarkan kempen-kempen. Dan kempen-kempen ni basically untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan untuk penjagaan alam sekitar dan memastikan kawasan mereka adalah bersih. Dan kempen yang kita banyak wawarkan sekarang ni ialah hashtag, contohnya seperti hashtag jangan gunakanlah. Ini ialah satu kempen di mana kita menggalakkan supaya masyarakat tak menggunakan plastik, single plastik use. So itu untuk salah satu kempen yang kita kerap kali kita promote. Dan keduanya ialah kita juga mengaturkan kempen buang sampah ke dalam tong sampah. Dan kempen ni lah untuk kita memastikan bahawa sekarang ni kita lihat bahawa kita ada fasiliti tong sampah, tapi kadang-kadang masyarakat ni tak mengambil indah ataupun lalai kadang-kadang. Dia tak buang sampah di tempat yang sepatutnya. So kempen ni lah untuk menyedarkan balik masyarakat bahawa sepatutnya masyarakat perlu memastikan sampah yang dibawa ataupun yang mereka keluarkan pastikan dapat dibuang di tempat yang sepatutnya, ke dalam tong sampah, bukan dibuang di merata-rata tempat dan sebagainya. So dan ketiganya kita ada satu lagi kempen kita sebut Berani Teguh. Berani Teguh ni ialah untuk kita memupukkan basically keberanian di kalangan masyarakat untuk menegur mana-mana individu ataupun pihak institusi yang kadang-kadang membuang sampah merata-rata. So dengan adanya kempen Berani Teguh ni, sedikit sebanyak dia akan memberi kesan ataupun kesedaran pada masyarakat bahawa mereka sentiasa diperhatikan dan ada pihak akan berani menegur mereka sekiranya mereka membuang sampah merata-rata. Itu antara inisiatif-inisiatif yang telah dicadangkan oleh pihak Exblue. Selain daripada itu juga kita ada mengaturkan pelbagai kempen lain seperti World Clean Up Day, dan kita ada juga sukarelawan hero kebersihan yang telah pun dibuat oleh pihak Exblue. Dan kita juga ada kempen-kempen seperti pembicaraan amalan 3R dan budaya kebersihan di pejabat-pejabat kerajaan dan juga di pejabat-pejabat swasta. Basically dengan kempen-kempen ni kita dapat sedikit sebanyak banyak membantu masyarakat untuk menyedarkan bahawa mereka perlu memastikan bahawa kebersihan
dijaga dengan baik. Sebenarnya banyak manfaat yang boleh dinikmati sekiranya kita mematuhi peraturan-peraturan pembuangan sisa-sisa pembuangan sampah dan sebagainya. Mungkin ialah manfaat itu mungkin boleh Tuan Sri sebut, tetapi sebelum itu saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Tuan Sri sendirilah, kesedaran rakyat Malaysia sendiri. Kalau kita bandingkan dengan negara Jepun misalnya, bagaimana rakyat mereka dilatih sejak kecil lagi untuk membuang sampah secara yang betul dan sebagainya. Apakah Tuan Sri melihat bahawa itu juga sebenarnya perlu diberi perhatian selain daripada manfaat yang mungkin akan dinikmati daripada mematuhi peraturan yang telah pun sedia ada ini? Sebenarnya actually itulah yang paling penting itu adalah kesedaran itu masih kita rasa dari segi kebersihan persekitaran ini masih kurang lagi. Kalau kita persekitaran bukan saja pembuangan sampah, dari segi penjagaan ataupun mengambil tahu berkenaan dengan kebersihan dari segi tandas awam. Ada banyak fasiliti awam banyak perkara-perkara yang kita boleh nampak masih lagi tidak begitu bersih dan kita nampak tingkah laku yang tidak tidak peduli sebab itu bukan rumah saya, itu rumah orang ataupun tempat orang itu. So boleh kata persepsi itu yang perlu dikikis di kalangan rakyat untuk supaya dia lebih, seperti saya katakan dulu, lebih bertanggungjawab di mana saja kita pergi, walaupun kita perlu anggap di mana saja itu adalah tempat awam pun tempat yang kita perlu ambil kira untuk menjaga kebersihan dia. Actually dengan kempen yang dibuat oleh SW Corp sendiri, Tuan Zul, apakah Tuan Zul yakin bahawa ianya dapat menerapi pemikiran dan juga sikap rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Okey, daripada kempen-kempen yang telah dilaksanakan oleh SW Corp, memang kita monitor, kita monitor dari segi keberkesanannya. Dan kita dapat lihat dari segi kejayaan kempen-kempen ini melalui kadar kita semula yang kita collect. So kita dapati bahawa trend kadar kita semula ini meningkat. Setiap tahun meningkat, dan ini menunjukkan bahawa satu pencapaian yang baik. Kita dapat memudayakan masyarakat supaya appreciate kebersihan dan pastikan sisa-sisa tersebut diasingkan, dan memastikan sisa-sisa tersebut yang mana yang boleh dikitas semula, yang mana yang tak boleh itu akan dilupuskan di tapak pelupusan dan sebagainya. Macam penggunaan plastik itu, Zul sendiri, bagaimana nak mengubah, sedangkan kita lihat bahawa walaupun kempen penggunaan plastik itu begitu serius, begitu meluas sekali, tetapi ianya masih lagi digunakan dengan begitu terbuka sebenarnya. Macam mana nak mengatasi masalah ini? Okey, kita tak pernah berputus asa dengan kempen terutama pada penggunaan plastik. Memang kita sedar bahawa penggunaan plastik ni masih lagi diperlukan oleh masyarakat. Betul. Tapi dalam hasrat kita untuk mengurangkan, kita tahu bahawa plastik ni memang sukar untuk dilupuskan. Dia mengambil masa bertahun-tahun. Sekiranya kita lupuskan tapak pelupusan. So dengan inisiatif yang kita buat bersama dengan bukan sahaja di peringkat KPKT, kita juga peringkat pelbagai agensi lain seperti KASA dan sebagainya, kita nak memastikan bahawa kita menyedarkan masyarakat bahawa penggunaan plastik ni akan menyebabkan banyak mudarat, terutama pada alam sekitar. Dengan mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk mencernakan plastik ni, maka dia memberi kesan yang amat besar pada alam sekitar. Selain daripada itu, kita juga still meneruskan kempen-kempen terutama pada penggunaan plastik ni, supaya masyarakat lebih sedar bahawa dengan menjaga alam sekitar ni, kita bukan hanya menjaga pada kita saja, tapi kita akan memastikan bahawa generasi yang akan datang ni dapat menikmati kehidupan yang lebih lestari. So itu hasrat daripada SW Corp lah, dan kita tak pernah pun putus asa. Tahniah. Okey, Tuan Sri Taren, kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tapi mungkin Tuan juga ada harapan yang tersendiri sebenarnya, ada seruan kepada rakyat Malaysia, kerana kita ingin melihat bahawa program ANMS ini akan mencapai kejayaan seperti apa yang diharapkan. Jadi seruan anda, harapan anda sendiri, Tuan Sri, kepada rakyat Malaysia. NMS ini merupakan satu agenda yang memang khusus yang tawarkan untuk rakyat, untuk sedar bahawa budaya hidup sihat
itu sangat penting dalam hidup supaya kita dapat menikmati kualiti hidup yang baik lah actually. So yang paling penting sekali adalah rakyat perlu sedar bahawa budaya hidup sihat khususnya bagi kesihatan, untuk menjaga kesihatan tu harus diamalkan, amalkan sebagai kebiasaan hidup. Ya, kita tidak boleh beri alasan bahawa kita ni sibuk ke ataupun tidak ada masa sebab bila kita hadapi masalah kesihatan maka ia akan melibatkan kos. Ya, so bagi mengelakkan perkara kos dan memang itu akan membebankan kita jadi salah satu cara yang kita untuk mengelakkan kita mengelakkan kos-kos seperti ini yang boleh ditanggung oleh kita. Yang paling penting adalah amalkan budaya hidup sihat ini secara berterusan dan itu akan meningkatkan taraf kesihatan dan juga kualiti hidup yang baik. Okey, tinggal lebih kurang 3 minit lagi Tuan Zul. Satu perjuangan yang belum selesai sebenarnya bagi SW Corp. Tetapi satu perjuangan yang penuh dengan cabaran sebenarnya untuk memberi kefahaman kepada keluarga Malaysia. Itu bukan satu tugas yang mudah, tetapi jaminan daripada SW Corp sendiri apakah perjuangan ini akan diteruskan dan langkah-langkah yang lebih positif akan dilakukan dalam usaha untuk memberi kesedaran menjaga kesihatan kepada rakyat Malaysia. Okey, sebagai peneraju kebersihan negara, SW Corp ni kita bergerak seiring dengan masyarakat dan kita bukan hanya memastikan bahawa kebersihan dapat dijaga, pada sama juga kita mempunyai motif yang lebih besar daripada itu. Kita mempunyai visi yang lebih besar. Kita nak memastikan Malaysia ni sebagai sebuah negara yang bersih, indah dan sejahtera. Dan itu ialah visi kita. Dan untuk mencapai visi ini kita perlukan bukan hanya pada inisiatif yang dibuat oleh pihak SW Corp, tapi kita memerlukan semua pihak, terutama daripada pihak komuniti, masyarakat, individu dan juga sahabat-sahabat kita yang lain daripada kementerian-kementerian lain dapat bersama-sama dengan SW Corp untuk kita mencapai visi bagi mencapai negara yang bersih, indah dan sejahtera. Dan semua inisiatif-inisiatif atau kempen-kempen yang dibuat oleh pihak SW Corp ni tak akan tercapai sekiranya kita tak dapat respon daripada masyarakat komuniti untuk menyokong bersama-sama dengan kita bagi menjayakan segala hasrat usaha yang kita dah jalankan bertahun-tahun ni untuk memastikan misi yang kita nak ni, negara yang bersih, sihat dan sejahtera dapat dicapai. Sekiranya kita spend a lot of money dengan, tapi kalau katakan budaya ataupun pemikiran rakyat komuniti ni masih lagi tak dapat memastikan persediaan dapat dijaga dengan baik, maka usaha tu akan terkubur selain begitu. So kita berharaplah dengan kita ambil inisiatif pada platform pada malam ni, kita menyeru pada semua masyarakat dapat bersama-sama dengan SW Corp untuk memastikan misi kita mencapai negara yang bersih, sihat, sejahtera dapat dicapai dengan baik. Setakat ini apakah SW Corp berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh kementerian-kementerian, agensi-agensi yang mungkin sama-sama terlibat dalam program ini, termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia? Alhamdulillah Tuan, kita dapat banyak kerjasama yang baiklah, terutama daripada sahabat kita daripada KKM dan bersama dengan kita untuk membantu SW Corp untuk memastikan bahawa persediaan ni dapat dijaga dengan baik. Selain daripada KKM juga kita ada pelbagai kementerian yang lain juga bersama-sama dengan kita untuk memastikan persediaan yang baik ini dapat dijaga, dapat diuruskan untuk mencapai misi yang telah kita tetapkan sebelum ini. Okey, sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya Zul dan juga Tuan Sri Taran. Mungkin the next time we have to spend at least 1 hour to talk about this issue kerana isu ini merupakan satu isu yang cukup penting bagi saya. Tapi apapun kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Sri Taran Balakrishnan dan juga Insinyur Zulkifli bin Tan Bicik. Saya cukup selesa Tuan, secara ikhlasnya sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu ini, dan kita harap kita mungkin dapat bersama lagi untuk mengembangkan lagi isu ini lebih mendalam lagi, kerana ianya akan memberikan satu kesedaran yang cukup jelas kepada keluarga Malaysia di mana saja anda berada. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama dengan kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan jangan lupa pesanan yang selalu kami sampaikan kepada anda: kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.